Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa, pengurusi masjid, para pegawai, jawatan kuasa yang menjayakan ceramah pada malam ni. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami, wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami, wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Syukur kepada Allah SWT, malam ni berjaya majlis yang dirancang oleh pihak masjid kepada semua umat Nabi SAW, dan Allah SWT juga memudahkan perjalanan saya daripada Sungai Petani daripada pagi tadi, walaupun hari ni hari yang ke-6 dah tak sihat. Baru habis majlis khatam Sunan At-Tirmizi bersama dengan Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Wusabi daripada Hudaidah. Habis 2 hari lepas, hari ni sampai ke sini pula, jadi agak letih sikit. Muslimin, umat Rasulullah SAW yang dirahmati Allah sekalian, kita ada lagi lebih kurang 1 minggu untuk sambut Ramadan, 1 bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak keistimewaan khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain.
Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mukaddimah sikit tuan-tuan untuk fadilat ataupun istiqbal menyambut Ramadan ni. Antara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi berdoa untuk diberikan kesempatan duduk dalam bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Ballighna Ramadan, sampaikanlah kami wahai Allah ke dalam bulan Ramadan. Seorang mukmin dia akan seronok dengan kedatangan Ramadan. Orang beriman dia seronok dan dia menanti-nantikan kedatangan Ramadan. Dia tunggu dan dia melakukan persiapan untuk masuk dan sampai dalam bulan Ramadan. Itu tanda iman dalam diri seseorang. Yang lebih parah ialah apabila seseorang ni di kalangan umat Nabi Muhammad yang bila nak mai Ramadan dia berasa sedih. Dia berasa sedih dan tidak gembira. Yang ni tak payah tengok orang, masing-masing boleh tanya diri masing-masing. Nak mai Ramadan maksudnya tak boleh makan, tak boleh makan, tak boleh minum. Banyak benda yang tak boleh dilakukan daripada syahwat. Walaupun yang diharuskanlah, makan minum ni diharuskan, bersama diharuskan. Tapi bila Ramadan diharamkanlah pada siang hari. Maka sebahagian kita nas'alullah al-afiyah, dia berasa tak selesa dengan kedatangan Ramadan, berasa tak berapa nak seronok kan. Yang tu bahaya. Itu tanda sakitnya iman. Tanda sakitnya iman. Yang ketiga, kata para ulama, persiapan Ramadan ialah seseorang Islam itu dia gembira. Dia gembira dengan kedatangan dengan Ramadan. Dan yang keempat yang saya nak sebut di sini sebagai mukaddimahnya ialah seorang mukmin itu melakukan persiapan dan juga perancangan untuk sambut bulan Ramadan. Kita bukan puasa saja kan, tapi kita juga mempunyai perancangan, rancang untuk buat apa Ramadan kali ni. Tuan-tuan yang dalam masjid ni, kalau yang dah umur 40, maksudnya dah puasa lebih kurang 25 kali lah. Dah 25 Ramadan kita jumpa, lebih kurang. Kalau start umur 15, umur baligh. Kalau mula umur 10 lebih banyak kan, lebih banyak. Kalau yang dah umur 50 malam ni, bermaksud sudah 35 kali Ramadan. Dah 35 Ramadan. Banyak tuan. Nabi sebut, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajahu wan nar sab'ina kharifan. Sesiapa yang berpuasa sehari kerana Allah Ta'ala menjauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 kharif, ataupun sebahagian ulama sebut 70 tahun. Jauhkan wajah dia daripada neraka. Jadi puasa ni, Ramadan ni, dia punya kelebihan dia besar. Kita dah 20 kali Ramadan, 30 kali Ramadan, 40 kali Ramadan. Jangan sampai saya dan kita semua, jangan sampai satu hari nanti bila buku amalan kita dibuka, kita melihat Ramadan kita ditulis dan dicatatkan oleh para malaikat al-ju' wal 'atash sahaja. Kita akan melihat buku itu dengan mata kepala kita sendiri. Kita tengok, kita sendiri akan tengok buku tersebut. Jadi waktu kita tengok buku tu, kita akan boleh baca buku itu.
Kita akan boleh tengok pahala kita, kita boleh tengok solat, kita boleh tengok puasa, kita boleh tengok kita berjalan. Ditulis di dalam buku itu kita makan, ditulis di dalam buku itu apa yang kita react, apa yang kita bercakap, apa yang di mana kita pergi, satu persatu. Bila sampai tang puasa Ramadan, puasa Ramadan, nas'alullah as-salamah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Jangan sampai ditulis oleh para malaikat di hujung puasa Ramadan kita dua perkataan, al-ju' wal 'atash, lapar dan dahaga sahaja. Wal a'yadzubillah, rugi kita. Puasa habis dah. Waktu tu perjalanan hidup dah habis. Hari ni masih ada ruang, malam ni masih ada ruang. Saya dengan tuan-tuan penuh masjid sampai belakang saya tengok. Masya-Allah. Ni kalau nak kena saman ramai ni. Kan? Saya tak tahu, saya balik dah lagi. Ramai berapa ribu ni kan. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita melihat dan merancang aktiviti ataupun ibadat Ramadan kita. Yang nak main ni, yang tak puasa penuh pun ada, tapi suka main ceramah kan, suka tengok ceramah dalam TikTok, tengok ceramah dalam YouTube. Tapi Ramadan puasa tak penuh, 14 hari je, 21 hari je, tapi suka ceramah kan. Itu bahaya tu kan. Jadi sempena dengan Ramadan kali ni 1443 kan, 1443 kali ni, InsyaAllah semoga Allah SWT terima kesemua amal ibadat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan kali ini. Yang terakhir untuk mukaddimahnya ialah satu hadis yang cukup menarik. Man fattara sa'iman, sesiapa yang bagi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat seperti pahala seorang yang berpuasa. Orang puasa tadi Nabi bagi tahu dah dia punya kelebihan dia sekian. Bagi makan dapat pahala, kalau bagi makan seorang seperti pahala seorang berpuasa masuk kan. Masjid buat tak buka puasa? Buat lah, buat hari-hari. Penuh lagi. Ni apa? Tak lagi. Tuan-tuan masjid buat tiap-tiap hari jamuan berbuka puasa. Sahabat-sahabat yang miskin tanya Nabi, ya Rasulullah, kami pun buka puasa dengan sebiji kurma sahaja. Ada sahabat mai, ya Rasulullah, kami pun buka puasa dengan minum air saja. Maka Nabi pun sebut ketika itu kepada sahabat-sahabat yang susah ni, Nabi kata walau syurbatama, walaupun seteguk air. Walaupun seteguk air. Jadi pihak masjid buat jamuan berbuka puasa. Nabi tak syaratkan bagi RM1,000. Kalau mampu RM10, bagi RM10. Niat, ya Allah, RM10 ni untuk beras 30 hari kan. Memanglah 10 kilo mahal kan, tapi beras tu maksudnya setiap hari kena beras kita kan, untuk sekian ramai yang berbuka puasa tu kan. 100 orang buka puasa di masjid, ada saham kita 100 pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Begitulah seni dan usaha untuk melakukan ibadat. Seni dan usaha untuk melakukan ibadat dalam bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ni kita di dalam tajuk bahaya Wahabi, bahaya Wahabi. Dan malam ni secara ringkas je kot, insya-Allah saya akan terangkan kepada tuan-tuan. Seperti dalam satu hadis yang Nabi sebut, umat Nabi SAW berpecah sehingga 73 kumpulan. 73. Taftariqu ummati ila 73 firqatan. Umat aku akan berpecah sehingga 73.
72 adalah sesat, adalah menyeleweng. Satu sahaja yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Semoga Allah Taala pilih kita semua untuk menjadi yang satu itu, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Jadi Wahabi ni dia bukan kereta, dia bukan jin, bukan jin kafir, dia bukan hantu, dia bukan jenama baju. Dia adalah satu kumpulan yang wujud di Malaysia ni. Apa yang menariknya, ustaz-ustaz Wahabi dia ajak kepada pengikut-pengikut Wahabi, pengikut-pengikut Wahabi ni dia ajak bahawa Wahabi ni tak wujud di Malaysia. Wahabi tak ada. Kan baru seminggu dua lepas pun kan adalah satu grup tu kan, satu grup tu dia beritahu, dia kata sebenarnya Wahabi tiada di Malaysia kan, kumpulan Wahabi ni, Salafi ni, Wahabiyah Salafiyah ni tak ada di Malaysia. Tuan-tuan, anak-anak remaja, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Wahabi ni memang wujud di seluruh dunia. Ada kumpulan ni walaupun bilangan mereka kecil. Berselindung di sebalik nama yang pelbagai, Wahabiyah, kemudian guna nama Salafiyah, Salafiyah, kemudian mereka suka juga guna nama Sunnah, Sunnah. Kalau dia buat program pun program Sunnah lah. Kalau media pun macam itulah, lebih kurang berselindung di sebalik nama-nama tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, mereka ini wujud. Cuma masalahnya mereka bercakap dengan Al-Quran yang sama dan hadis yang sama. Kalau Syiah senang untuk dibezakan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah mudah, sebab Syiah kita guna Sahih Bukhari, kita guna Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, kan? Itu nama-nama kitab hadis. Syiah tak guna kitab-kitab tu. Syiah dia tidak menggunakan langsung kitab-kitab hadis tersebut. Quran yang sama tapi kitab hadis yang terus berbeza. Dan kemudian dia ada penambahan yang jelas dalam rukun iman, dia ada penambahan yang jelas, beriman dengan imam 12. Maka senang orang nak beza, senang untuk kita beza yang ni memang sesat dan memang tak boleh ikut. Syiah dia perbezaan dia jelas. Adapun Wahabiyah ni perbezaan dia seni, perbezaan yang dia nipis lah, yang seni lah, yang seni. Jadi membuatkan ramai orang ikut dalam keadaan yang tidak tahu. Sebelum saya terlupa, Wahabi ini, kumpulan ini bukanlah kafir, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan mengkafirkan mereka pula. Dia tidak kafir, mereka orang Islam. Mereka masih lagi Islam, cumanya mereka terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kumpulan ini wujud di mana-mana pun, di Singapura ke, di Filipina ke, di Thailand ke, di Indonesia, di seluruh negara Arab, mereka wujud dan tema mereka sama. Kekacauan yang mereka bawa tu sama. Huru-hara, perpecahan yang dibawa sama di mana-mana. Di mana-mana dunia, benua Islam yang ada dalam dunia ni, dia punya rentak tu sama je, tuan-tuan. Apa yang mereka kecoh-kecohkan di Malaysia, yang itulah juga yang dikecoh-kecohkan di Indonesia. Apa yang mereka selalu highlight, selalu utarakan, war-warkan, sehingga umat Nabi menjadi keliru di Thailand, maka yang tu jugalah yang diwar-warkan di Syria, di mana-mana tempat di dalam dunia yang ada umat Islam ni, tuan-tuan. Jadi perkara pertama yang saya nak bagi tahu kepada semua umat Islam, cara ringkas malam ni, cara ringkas saja. Insya-Allah
saya akan buat penerangan secara terperinci nanti dalam kuliah dalam kuliah yang saya buat di studio nantilah. Kami ada studio di Sungai Petani. Di sana kita akan buat penerangan lah secara ilmiah lah, secara dalil. Kita ambil bukti daripada kitab, daripada buku sekian dan sebagainya untuk kita bacakan, tuan-tuan. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pihak penguasa agama di Malaysia adakah tak tahu dengan kemunculan mereka ni? Dengan kemunculan kumpulan ini, jawapan dia tahu, dan banyak pejabat-pejabat mufti, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia ni yang mengambil tindakan yang mengambil tindakan tersebut. Maksudnya buat penerangan kepada semua umat Islam. Antaranya yang paling aktif sekali, antara yang aktif adalah di Negeri Sembilan ni sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan berada di sebuah negeri yang Jabatan Mufti dan Jabatan Ehwal Agama Islam di Negeri Sembilan ni sangat mengambil berat tentang bahaya penyebaran fikrah Wahabiyah ini. Dan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan membincangkan fatwa berkaitan aliran dan dakwah Wahabiyah 2014, 2015, Mac 2015. Ni saya baca sikit. Saya baca supaya orang Islam di Malaysia ni tahu bahawa aliran ni wujud. Dia bukan hantu. Dia memang wujud, dan mereka ada orang-orang yang dalam media sosial, di mana-mana lah, yang memperjuangkan pemikiran ni daripada kumpulan ni. Mesyuarat memutuskan aliran dan dakwah Wahabiyah didapati bercanggah dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam di Negeri Sembilan. Tuan nampak lah. Jadi maksudnya aliran ni memang wujud, memang ada, dan diketahui, disedari oleh pihak agama lah, tiap-tiap negeri lah, dan mereka memang dah ambil tindakan lah. Maksudnya tidak boleh disebarkan. Pencanggahan tersebut berdasarkan kepercayaan, bismillah, alhamdulillah, perbuatan dan pengamalan aliran Wahabiyah seperti berikut. Yang pertama, menolak dan menyesatkan pengamal pendekatan tauhid sifat 20. Ini antara bahaya Wahabi yang nombor satu lah. Iaitulah yang berkaitan dengan akidah. Yang berkaitan dengan akidah. Dia khilaf ni berlaku, tuan-tuan. Perbezaan pendapat berlaku daripada hari Rasulullah hidup lagi. Perbezaan pendapat berlaku daripada hari Rasulullah hidup lagi. Nabi tak wafat lagi pun berlaku perbezaan pendapat. Depan Nabi pun berlaku. Ada banyak contoh, ada hampir ratus contoh khilaf di kalangan sahabat depan Nabi. Khilaf sahabat, bagaimana sahabat memahami teks ataupun dalil yang disebutkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita boleh tengok tindakan Rasulullah SAW bila berlaku perbezaan pendapat di kalangan sahabat ni. Tuan-tuan tengok beza pendapat sahabat. Bila ada dua orang sahabat bermusafir, kemudian di tengah-tengah musafir masuk waktu solat dan air tak ada, kedua-duanya bertayamum. Dua sahabat. Kemudian teruskan perjalanan. Selepas beberapa tempoh jumpa air. Masa ada lagi ni. Tadi bertayamum sebab tak ada air, bertayamum boleh, solat sah. Sekarang dah jumpa air, apa nak buat? Dua orang ni, seorang ulang balik semayang dan seorang tak ulang semayang, cukup dengan hak solat tadi. Kan? Ni bukan beza baca Yasin tak baca Yasin, tuan. Kalau baca Yasin tak baca Yasin pun dah bid'ah dah. Kalau kita dengan Wahabi kan. Bid'ah ni bukan makruh, bid'ah tu haram lah.
Solat dan tak solat, seorang ulang, seorang tak ulang solat. Maka bila balik bertemu dengan Rasulullah, sahabat mesti cerita ke Nabi, ya Rasulullah, sekian, saya ulang, dia tak ulang. Kami bertayamum sebab tak ada air, jalan depan sana sikit, jumpa air, selepas beberapa tempoh, saya tak ulang solat sebab tadi dah solat, kawan saya ulang solat. Nabi sebut kepada yang tak ulang solat, asabtas sunnah, telah tepat perbuatan kamu dengan sunnah, dengan keputusan Nabi, hukum Nabi lah, sunnah. Markah penuh lah, memang tepat lah keputusan tu kan. Hak seorang lagi bid'ah kan, kalau ni jadi hak seorang lagi Nabi kata lakal ajru marratan, kamu mendapat 2 kali pahala. Hak tak ulang Nabi kata asabtas sunnah, yang ulang semayang tu Nabi kata lakal ajru marratan, kamu dapat 2 kali pahala. No? Khilaf berlaku, Nabi hidup berlaku khilaf, berlaku perbezaan pendapat daripada satu dalil. Sahih tak hadis tu? Hadis sahih daripada satu dalil. Berbeza pendapat di kalangan 2 orang sahabat. Cuma walaupun berbeza pendapat, tetapi bagaimana khilaf itu diuruskan, bagaimana khilaf itu diuruskan. Pihak yang satu lagi dia tidak membid'ahkan pihak yang lain, pihak yang satu lagi lah, walaupun berbeza keputusan dia. Dan ada banyak lagi lah contoh yang berlaku kepada para sahabat. Jadi tuan-tuan, menolak dan menyesatkan pengamal pendekatan tauhid sifat 20 ini yang dilakukan oleh Wahabiyah, dan ia adalah kesalahan dan bahaya yang paling besar sekali, tauhid sifat 20, no? Jadi saya nasihatkan kepada diri saya, keluarga kita semua, bila tuan-tuan jumpa seorang ustaz yang menyesatkan sifat 20, ketahuilah ustaz itu sesat. No? Bila dia sesatkan sifat 20, dia kata sifat 20 sesat. Dan perkataan-perkataan itu dah ada di Malaysia ni. Ni bukan contoh tau, perkataan itu dah ada. Dalam YouTube tuan-tuan boleh tengok, dalam tulisan pun tuan-tuan boleh baca tulisan. Depa tulis ke ustaz, depa tulis bukan bahasa Arab, bahasa Melayu, no? Dalam bahasa Melayu. Jadi tauhid sifat 20 adalah salah satu pendekatan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata yang hak tu satu-satunya. Bukan itu satu-satunya, tetapi itu salah satu pendekatan yang dipilih oleh para ulama di Malaysia ni untuk diamalkan di Malaysia ni. Dan umur tauhid 20 sifat tauhid sifat 20 ni bukan umur dia 30 tahun. No, umur dia 1200 tahun. Tuan-tuan, umur dia 1200 tahun. Dan ia diamalkan oleh majoriti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita. Tuan-tuan sebutlah nama, sebut sahaja nama-nama di kalangan ulama kita. Majoriti ulama kita mengamalkan tauhid sifat 20 ni. Jadi bila ada satu orang dia kata jangan belajar yang tu tauhid tersebut, tauhid pembelajaran yang sesat, maka tinggalkanlah guru tersebut ataupun orang tersebut lah, no? Sekarang ni kalau dalam media sosial, dia bukan ustaz saja, no? Bukan ustaz Wahabi saja, orang biasa ni pun ada memperjuangkan benda yang sama lah, no? Memperjuangkan benda yang sama. Kemudian menganggap syirik amalan-amalan ahlu sunnah seperti perbuatan tawassul, tabarruk, istighasah dan selawat-selawat yang mengandungi pujian kepada Rasulullah SAW seperti selawat syifa dan selawat tafrijiyah. Yang ni tuan-tuan kena baca lah, no? Tuan kena baca. Tuan boleh tengoklah di situ. Kita ahlu sunnah wal jamaah, para ulama kita
bukan 100 tahun yang lepas, sejak 1000 tahun lebih yang lalu, melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertawassul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajar seorang sahabat untuk bertawassul dengan diri baginda, dengan diri baginda. Dan kemudian ada ratusan dalil lah tawassul dan tabarruk istighatsah ini, ada ratusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya tak bacalah pada malam ni, yang tu insya-Allah akan datang. Jadi Nabi SAW sendiri mengajarkan kepada para sahabat tentang sebahagian amalan tawassul, tabarruk yang kita boleh tengok. Contoh yang begitu banyak, sahabat bila tengok Nabi ambil wuduk je, sahabat akan menadah tangan air wuduk Nabi SAW, dan ambil sapu ke badan lah, ke muka dan ke seluruh badan. Bukan sahaja wuduk Nabi SAW, bahkan kahak Nabi, yang tu jauh lebih ni lah kan, kahak Nabi SAW. Yang tu adalah antara amalan tabarruk yang diajarkan sendiri oleh Nabi SAW. Ada mereka sebut, mereka kata yang tu untuk Nabi, untuk Nabi saja. Adapun sahabat ataupun selepas pada tu tidak dibenarkan. Dan sebenarnya ada dalil yang begitu banyak sahabat bertawassul dan bertabarruk di antara satu sama lain. Yang lagi dahsyatlah, memegang tangan di antara satu sama lain. Aku bertawassul dengan kebaikan Umar, aku bertawassul dengan bapa saudara Nabi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Itu perkataan dari para sahabat. Kalau kita kata tawassul dan tabarruk itu hanya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, ada dalil lagi yang dilakukan oleh tabi'in, kemudian yang dilakukan oleh tabi'in, ratusan kisah, tuan-tuan, ratusan kisah. Tapi benda tu bila sampai kepada saudara Wahabiyah ni, mereka sebahagiannya mengatakan benda tu adalah mengandungi perbuatan yang mensyirikkan lah, termasuk selawat syifa dan selawat tafrijiyah. Dan yang kemudiannya mendakwa bahawa pengikut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi bila sebut tauhid sifat 20, yang tu lebih mudah untuk tuan-tuan faham lah, daripada kita sebut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah ni Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengasas 1200 tahun yang lalu, tuan. Lama. Depa ni yang mengasaskan. Yang itulah tauhid sifat 20 tadi ni, tuan. Tauhid sifat 20 ataupun 13. Mereka lah yang mengasaskan cara untuk umat Nabi SAW dalam urusan tauhid tu. Bukanlah mereka yang jumpa benda tu, tuan. Benda tu daripada zaman Nabi, tetapi mereka membukukan, mengkaedahkan pendekatan tauhid tersebut sejak 1200 tahun yang lepas. Pengasas ataupun penyusun tauhid sifat 20 tersebut, dua orang yang paling besar, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi dua ni kalau baca dalam buku-buku Wahabiyah ataupun buku-buku Salafiyah, dua ini dikeluarkan oleh mereka daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang Ahlus Sunnah, depa pula yang keluarkan kita daripada kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada buku-buku tu, tulisan tu semua ada. Kalau baca dia jadi terlalu panjang lah untuk malam ni. Dan kemudian membid'ahkan pelbagai amalan Ahlus Sunnah yang bersifat khilafiyah sebagai melakukan bid'ah dhalalah, dan pengamalnya akan menjadi penghuni neraka. Jadi di sisi Al-Wahabiyah, tuan-tuan, bid'ah satu je. Kalau disebut bid'ah kat tuan-tuan, maksudnya yang tu bid'ah dhalalah. Yang tu bid'ah dhalalah.
Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah ni ada dua, bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang baik. Bukan semua benda yang Nabi tak buat itu bid'ah. Bukan semua benda yang Nabi tak buat itu bid'ah. Ada benda yang Nabi tak buat, tetapi dia adalah bid'ah hasanah. Dia adalah bid'ah yang baik. Banyaklah contoh, banyaknya contoh. Dan ada banyak lagi yang digariskan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan di sini. Kesemua ni insya-Allah kita akan perincikan nanti. Saya akan perincikan nantilah dalam kapsul penerangan tu nanti yang akan kita buat dalam masa akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya juga nak bacakan kepada tuan-tuan keputusan muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali yang ke-106. Supaya tuan-tuan kita semua tahu bahawa kecelaruan yang dibuat oleh kumpulan ini, kumpulan Wahabiyah ini, yang dibawa oleh kumpulan Wahabiyah ini juga telah pun diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, mesyuarat ataupun muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Saya bacakan kepada tuan-tuan sikit. Dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi adalah tidak selari dengan arus perdana atau jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan di Malaysia. Jadi aliran Wahabi Salafi ni memang wujud, memang ada, memang sedang berkembang di Malaysia ni. Dia sedang berkembang dan majlis-majlis fatwa negeri-negeri telah pun membuat keputusan kepada mereka ni bahawa mereka tidak selari dengan arus perdana ataupun jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan di Malaysia. Kemudian saya baca yang seterusnya. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa Salafi Wahabi, tuan-tuan tengok nama saya sebut, nama saya sebut di sini Salafi Wahabi ni bukan nama saya mereka-reka. Sebab pengikut Wahabiyah di Malaysia ni dengan ustaz-ustaz Wahabiyah kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni suka menggelar-gelarkan orang. Bila kita panggil dia Wahabiyah, dia marah. Dia kata gelarkan dia. Kita panggil dia Salafiyah, dia marah kerana menggelarkan dia. Tapi bila dia panggil Capaliyun, bila dia panggil Quburiyun, yang tu tak boleh marah. Tu sebab dia yang gelarkan. Tu yang pelik tu. Jadi tuan-tuan, Salafi Wahabi ni nama yang bukan saya malam ni membuat gelaran tersebut, tetapi ulama-ulama kita yang mula hidup pada zaman aliran ini muncul 200 tahun yang lepas. Aliran ni baru tuan, dia bukan 1000 tahun. Aliran ni yang muncul di Najd, Riyadh hari ni, Saudi, Riyadh. Dalam bahasa Arab ataupun disebut dalam hadis sebagai Najd. Sebagai Najd. Aliran ini dia muncul lebih kurang 200 tahun lepas. Dan ulama-ulama kita yang hidup pada zaman itu, ulama-ulama kita, mufti-mufti kita yang hidup pada zaman itu, merekalah yang mengarang kitab khusus tentang kesesatan aliran itu di dalam kitab-kitab mereka, dan mereka sebutkan dengan panggilan Al-Wahhabiyah. Dia bukan saya, Wadi Anwar, yang reka nama tu, bukan. Sebab tu tuan-tuan rujuk dalam fatwa-fatwa negeri-negeri, dia akan sebut Salafi Wahabi. Bukan saya yang reka. Maksudnya memang itu nama yang disebut oleh para ulama kita untuk merujuk kepada kumpulan itu, untuk merujuk kepada kumpulan tersebut. Satu ketika dulu nama itu menjadi kebanggaan mereka. Bila sebut Wahabiyah, dia bangga. Ya, saya Wahabi. Kemudian bila nampak kesongsangan dia dan juga
tak sama dia dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kita buat yang ni boleh, dia kata sesat. Kita buat macam ni, dia kata bid'ah. Kita buat macam ni, bagi dia syirik. Kita buat macam ni, bagi dia sekian. Maka bila para ulama kita jelaskan yang kita tak sama dengan mereka, maka nama Wahabiyah tu makin hari semakin malu untuk digunakan. Beralih kepada nama lain Salafiyah, kemudian beralih lagi kepada nama lain Sunnah pula pada hari ni, Sunnah pula. Jadi di sebahagian daripada kita tanya, ustaz, kami ni nak tanya soalan senang lah, nak kenal macam mana ustaz, kan? Ustaz sebut nama tengok, tu kan, yang tu melampau tu kan. Ramai yang tanya macam mana nak kenal, kan. Jadi tuan-tuan nak kenal, ciri-ciri inilah yang saya sebut pada tadi kepada tuan-tuan. Bila ada ciri-ciri tadi ni 1, 2, 3, saya sebut sikit je tuan-tuan. Di sini Majlis Fatwa Negeri Sembilan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan menyenaraikan 13, menyenaraikan 13 benda. Menganggap amalan dan sambutan yang dilakukan bertujuan memuliakan Rasulullah sebagai perbuatan syirik. Itu yang kelima, dia ada huraian dia tu tajuk ceramah tu. Yang keenam, menolak sepenuhnya beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif dia letak satu bakul sampah dengan hadis maudhu'. Saya pernah membaca sendiri satu banner ceramah bahaya hadis dhaif dan maudhu'. Dia bubuh sekali ya. Dia satu bakul sampahkan di antara dua benda tu. Yang tu pun perlu kepada huraian. Yang tu pun tajuk ceramah tu, itu lebih panjang. Dia ada perincian dia tuan. Menolak hadis dhaif. Memahami Quran dan Sunnah secara makna zahir semata-mata dan menolak pentakwilan dalam memahami teks Al-Quran. Nombor 8, menolak fahaman bermazhab. Tuan-tuan dengar orang ajak, jom kembali kepada Quran dan hadis. Tu bunyi sedap tu. Lepas tu dia tambah sikit belakang tu, tak payahlah bermazhab ni. Tak perlu lagi rujuk para ulama, kita terus kepada Nabi SAW dan kepada Quran. Nampak tu cantik, tuan-tuan. Nampak tu cantik. Dan dia ajak kita tinggal mazhab. Menolak fahaman bermazhab. Nak ajak orang ramai terus mengambil dalil, memahami dalil daripada Quran dan hadis. Itu lebih bahaya, tuan-tuan, lebih membahayakan daripada kepentingan bermazhab. Ulama dah tolong sediakan hukum hakam yang telah pun siap kepada kita, kan. Ulama ambil daripada lautan Quran dan hadis yang luas, bermacam-macam dalam laut tu ada. Ulama tolong sedia keputusan dan hukum hakam yang jelas untuk terus diamalkan dan terus digunakan oleh umat Nabi SAW. Tiba-tiba kaum ni, Wahabiyah, Salafiyah ni nak ajak untuk dengan moto yang orang kata nampak macam cantik, kembali kepada Quran dan hadis. Dan sebenarnya benda tu adalah, di belakang moto itu adalah satu yang bahayalah. Sebab kalau orang awam, tuan-tuan, orang awam macam dalam masjid hari inilah 95% adalah orang awam, untuk mengambil dalil terus daripada Quran dan hadis, tuan. Maka benda tu adalah satu pentaklifan yang radikal, disebutkan oleh para ulama kita, sifat yang bersifat radikal. Tekan hurai nanti insya-Allah. Menolak fahaman dan amalan tarikat tasawuf yang mu'tabar. Tarikat tasawuf yang mu'tabar lah, tarikat tasawuf yang diiktiraf oleh mufti-mufti. Tetapi ia ditolak oleh fahaman Wahabiyah ni. Kemudian yang ke-10, mempertikaikan ulama Nusantara yang mu'tabar serta kitab-kitab karya mereka. Mempertikaikan fatwa-fatwa atau keputusan pihak berkuasa agama, berpegang dengan fahaman tashbih dan tajsim berdasarkan zahir ayat dan hadis yang mutasyabihat. Dan yang ke-13, ni semua saya tak urai, saya minta maaf, tuan. Mudah mengkafirkan. Ini bukan ayat saya ni, tuan. Dulu saya pernah ceramah menggunakan
bahasa yang macam ni lah, mudah mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan golongan yang tidak seadiran dengan mereka. Inilah yang berlaku sekarang ni. Dan kita bukanlah untuk, tuan sekalian, kita buat ceramah, anjur ceramah bahaya Wahabi ni bukan untuk berperang, bukan untuk merenggangkan, memutuskan hubungan silaturahim, tapi kita nak bagi tahu kepada umat Nabi SAW kebenaran, supaya umat Nabi dapat ikut yang benar sampai ke akhir hayat mereka, insya-Allah subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sekalian, dalam satu peperangan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sirah sikit, berkaitan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Selepas habis satu perang, iaitulah perang Khandaq, ataupun dinamakan sebagai Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab, perang Khandaq. Selesai, musyrikin yang terdiri daripada Quraisy, Yahudi, Ghatafan, apa semua ni balik. Perang, mereka pun balik. Dan kemudian Nabi dan umat Islam pun pulang. Perang Khandaq, orang yang pergi umrah, kalau tuan-tuan ziarah, waktu ziarah Madinah tu, tuan-tuan akan dibawa pergi ke Masjid 7, kawasan berlaku perang Khandaq. Parit gergasi yang dikorek oleh Rasulullah dan para sahabat lah. Dalam parit tu dalam lebih kurang tiang ni ke, separuh daripada tiang masjid ni, parit tu dalam. Bila habis perang itu, umat Islam menang, Nabi pun balik. Dan kemudian bila Nabi sampai ke rumah, datang Jibril alaihissalam ke rumah Nabi SAW. Jibril tanya, wahai Rasulullah, adakah kalian telah pun meletakkan senjata? Nabi kata ya. Kemudian Jibril alaihissalam bagi tahu, wahai Muhammad, sesungguhnya para malaikat tidak lagi meletakkan senjata mereka. Allah mengarahkan kamu, wahai Muhammad, untuk memerangi Bani Quraizah. Untuk memerangi Bani Quraizah. Tuan-tuan yang pernah dengar sirah bolehlah faham sikit kan. Kalau tak pernah dengar sirah, saya bukan nak cerita sirah ni, nak cerita tindakan sahabat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tindakan para sahabat. Nabi dengan sahabat selesai perang, balik rumah apa semua sangat letih. Perang yang meletihkan, peperangan Khandaq, peperangan yang ambil masa berpuluh-puluh hari. Perang tu bukan main pinball. Hak ni perang mati ni kan. Kena panah mati, kena tombak mati. Bila balik, Allah Ta'ala arahkan hari yang sama berakhir peperangan untuk pergi ke Bani Quraizah. Bani Quraizah ni di Madinah, dia kampung Yahudi di selatan sikit, selatan Madinah, dia perkampungan Yahudi. Kenapa Allah suruh pergi ke Bani Quraizah? Nabi tahu kenapa, iaitu sebab Bani Quraizah mengkhianati perjanjian. Yahudi Quraizah sepatutnya perang bersama-sama Rasulullah. Tapi bila berlaku perang Khandaq, Yahudi Quraizah khianat, mereka serang Nabi daripada arah bawah. Daripada arah bawah Madinah, mereka serang dan mengkhianati Nabi. Maka Allah nak ajak, hari terakhir peperangan Khandaq, Allah Ta'ala arahkan melalui Jibril, wahai Muhammad, pergi hari ni juga. Maka Nabi pun sebut satu hadis yang masyhur, dalam Sahih Bukhari, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Nabi kata, tidak solat seseorang kalian asar kecuali di Bani Quraizah. Entah daripada Madinah ke Bani Quraizah, Nabi buat keluar arahan. Nabi sebut hadis arahan, Nabi kata tidak solat asar kecuali di Bani Quraizah. Maka sahabat pun keluar, ramai. Apa yang Nabi nak?
Tuan-tuan faham apa? Maka bila Nabi sebut hadis yang umum begitu, sahabat pun keluar. Ada sahabat bila masuk waktu asar, mereka berhenti. Tak sampai lagi Bani Quraizah, jauh lagi. Tapi dah masuk waktu asar, maka mereka pun berhenti dan solat. Adakah salah? Adakah bid'ah? Adakah haram? Adakah sesat? Kan? Mereka berhenti semayang. Nabi kata jangan semayang. La yusalliyanna. La yusalliyan, nun tu nun taukid. Nun taukid ni maksudnya sungguh-sungguh Nabi sebut. Jangan sekali-kali solat asar kecuali di Bani Quraizah. Tiba-tiba ada satu grup daripada sahabat ni keluar, masuk waktu Quraizah jauh lagi. Mereka solat juga dalam perjalanan. Dan yang kumpulan yang kedua, mereka tak solat dalam perjalanan sebab Nabi minta betul-betul jangan solat kecuali di Bani Quraizah. Mereka teruskan perjalanan. Kumpulan yang kedua teruskan perjalanan, sebahagiannya keluar waktu asar. Sebahagian sahabat tak sampai di Bani Quraizah dan asar habis. Siap mah? Kan sekali lagi kena memang bid'ah dalalah ni. Ni memang habis lah. Kan? Kira mereka sampai di Bani Quraizah, lewat sebahagian itu tak solat. Dah masuk maghrib dah, baru solat di Bani Quraizah. Sebab Nabi kata jangan solat asar kecuali di Bani Quraizah. Dan akhirnya Nabi pun sampai. Maka fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Jadi sahabat pun pakat mai cerita ke Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya Rasulullah nak apa? Nak suruh kami cepat ke, ataupun memang hari ni solat asar hanya boleh di Bani Quraizah? Dan kami ada dua kumpulan. Ada di kalangan kami yang solat tengah jalan, dan ada di kalangan kami yang solat di Bani Quraizah. Maka kata perawi ini, falam yu'annif wahidan minhum, Nabi tidak mencela dan tidak menyalahkan satu pun di kalangan mereka. Kan? Nabi tidak menyalahkan satu pun di kalangan mereka. Itu antara yang berlaku lah. Dan yang terakhir, tuan, yang terakhir apa namanya, juga yang berlaku, kisah dia ada banyak, kisah di kalangan sahabat. Apa nama ni, ketika perang Badar, ketika berlaku perang Badar, habis perang Badar ni perang yang awal lah, berlaku pada zaman Nabi SAW, tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah berlaku perang Badar. Habis perang Badar, umat Islam menang dan ditawan 70 orang di kalangan musyrikin Mekah. Ditawan 70 orang. Ramai, yang ditawan tu ramai. Kemudian bila ditawan 70 orang tadi ni, Nabi pun minta pendapat di kalangan para sahabat. Nabi tanya sahabat, Nabi panggil para sahabat. Antara yang paling besar di kalangan sahabat yang memberikan pendapat tadi adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kita bebaskan mereka, tetapi kita mengambil wang tebusan daripada mereka. Kalau yang tak ada wang tebusan, dia kena ajak anak-anak di Islam di Madinah 10 orang untuk membaca dan menulis. Jadi Abu Bakar ambil pendapat tersebut. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku berpendapat bahawa mereka ini mesti dibunuh, 70 orang ni. Sebab kita Islam, negara Islam kita baru berkembang, Islam kita baru berkembang, kita mesti tunjuk kepada musuh. Mana-mana musuh selepas ini yang cari pasal dengan kerajaan Madinah, maka mereka akan diperangi. Mana-mana musuh yang cari pasal dengan kerajaan Madinah, mereka akan diperangi, dibunuh dalam perang ataupun setelah selesai perang. Jadi Sayyiduna Umar cadang untuk kumpulan ini dibunuh. Dan akhirnya Nabi buat keputusan untuk ikut pendapat yang diutarakan oleh Sayyidina Abu Bakar Ibn Abi Quhafah. Kemudian tuan-tuan, turun ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala
membenarkan pendapat Sayyidina Umar, iaitu pembesar-pembesar Quraisy yang ditangkap, yang ditawan 70 orang tu, lebih tepat adalah seperti mana yang diutarakan oleh Umar bin Al-Khattab, iaitulah untuk dibunuh, kan. Begitulah orang kata secara ringkasnya tuan-tuan. Saya minta maaf mungkin agak bersimpang siur sikit untuk yang malam ni. Sebab kami baru habis sebenarnya program besar di sekolah tu, program yang masa yang agak lama, sebulan program bacaan Sunan At-Tirmizi tu. Kemudian terus mic datang kepada tuan-tuan untuk bercakap tentang sebuah tajuk yang berat sebenarnya, tajuk tentang bahaya Wahabi ni. Saya harap orang kata secara ringkas dan secara umum apa yang saya sebut pada malam ni dapat menjadi panduan lah kepada kita semua untuk kita menjaga diri kita, ahli keluarga kita daripada terjebak dengan adiran ataupun fahaman Wahabiah ni. Saya rasa sekadar tu dulu kot Tuan Imam, ringkas malam ni. Sekadar tu dulu, insya-Allah. Nanti penerangan secara lanjut terperinci insya-Allah saya akan buat secara berkala lah dalam kuliah yang akan datang. Jadi saya rasa yang tu saja untuk malam ni. Minta maaf banyak, ringkas saja untuk malam ni, dan bukan cerita tentang kiamat lah, kan. Selalu orang tunggu cerita Imam Mahdi, kiamat dan sebagainya. Jadi semoga kita bertemu dengan Ramadan insya-Allah pada tahun ni, dan semoga Allah Taala terima semua amal ibadat yang kita buat dalam bulan Ramadan pada tahun ni, dan insya-Allah semoga Ramadan kali ini bukanlah yang terakhir untuk kita semua. Diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk akan datang. Kalau Wahabi ni meninggal dunia, okey. Masya-Allah. Kalau seorang Wahabi meninggal dunia, maka dia Islam. Dia Muslim, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan di perkuburan Islam, sama seperti kita lah. Cuma kadang-kala waris dia nak ambil inilah, dia kadang ayah yang meninggal tu ayah tak Wahabi, tapi waris tu Wahabi kuat, kan. Dia bertegas untuk uruskan jenazah ayah dia, mengikut apa yang dia faham lah, mengikut apa yang dia faham. Sama aja mandikan juga, kan. Cumanya dia tak mau talqin, dia tak mau tahlil, sebab bagi dia yang tu adalah mungkar, dosa. Bagi dia yang tu adalah bid'ah. Dia tak mau talqin, dia tak mau tahlil. Dimandikan sama macam kita lah, mandi sama, dikafankan sama. Maka yang tu terpulanglah kepada ahli keluarga tersebut, kepada ahli keluarga tersebut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا مرحوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.